wujud sikap saling menghormati antara agama, dan akhirnya yang kita nak ialah perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat di negara ini. Jadi masing-masing mempunyai fungsi mempertahankan agama masing-masing, dan yang penting ialah setiap agama, setiap penganut agama ini mengamalkan apa yang mereka percaya terhadap agama mereka. Malaysia, sebuah negara Asia yang sering disebut sebagai contoh toleransi agama. Walau bagaimanapun, terdapat garis konflik yang sering ditarik dan rumit pada imej yang indah. Bukan sahaja perbezaan teologi, tetapi juga faktor sosial, politik dan ekonomi telah menyumbang kepada konflik ini, yang telah menyebabkan peristiwa kompleks dalam kehidupan Malaysia. Pentingnya memahami isu-isu ini tidak boleh ditentukan. Dari konversi agama kepada penggunaan Allah, setiap isu mempunyai sejarah, konsekuensi dan kesan kepada rakyat Malaysia. Politik identiti, globalisasi dan transformasi sosial telah menjadikan kisah konflik ini lebih menarik, isu ini lebih global dan ketegangan antara komuniti semakin meningkat. Terlepas daripada kerumitan konflik, banyak pihak telah terlibat dalam usaha diplomatik untuk menyelesaikan pertikaian dan mencegah penganiayaan agama. Insentif pendidikan, dialog dan komuniti Malaysia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan juga harmonis. Jadi dalam proses ini, semua pihak mesti bekerjasama untuk memahami satu sama lain, menghargai perbezaan mereka dan mewujudkan masyarakat yang selaras dan inklusif. Oleh itu, kita memahami pelbagai perkara yang berlaku dalam kehidupan orang di dalam negara ini dan betapa pentingnya bekerjasama dan memahami satu sama lain untuk mewujudkan masa depan yang lebih harmonis antara sesama kaum. Untuk objektif kajian pula, yang pertama untuk menentukan tahap pengetahuan responden tentang agama. Seperti mana kita tahu, untuk mengetahui lebih dalam betapa dalamnya rakyat Malaysia mengetahui agama di Malaysia iaitu Islam, Buddha dan pelbagai lagi. Yang kedua, mengenal pasti perspektif responden tentang hubungan agama. Yang ketiga, mengenal pasti tahap prejudis responden terhadap hubungan agama. Dan yang terakhir, untuk menentukan seberapa penting isu agama kepada responden. Yang seperti kita tahu, isu agama sangat penting di dalam Malaysia kerana kita Malaysia mempunyai pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan juga India. Kajian kumpulan kami akan menerangkan tentang isu-isu yang sering timbul dalam permasalahan agama di Malaysia. Sebelum kita telusuri dengan lebih lanjut, izinkan saya menerangkan definisi pluralisme agama. Menurut Tierney Elmi, pluralisme agama bermaksud pelbagaian agama, dialog antara agama dan keharmonian antara agama. Pelbagaian antara agama ini merupakan satu keunikan di Malaysia, di mana kita hidup harmoni tanpa segregasi dan permasalahan. Antara keunikannya ialah kerajaan Malaysia sentiasa merayakan semua perayaan keagamaan di Malaysia, di mana kita mendapat cuti umum untuk keagamaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Christmas dan Deepavali. Namun begitu, konflik-konflik keagamaan yang tidak dapat dielakkan di Malaysia yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Isu pertama yang akan dibincangkan ialah penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Pada tahun 2010, majalah The Herald terbitan Gereja Katolik menggunakan kalimah Allah dalam majalah mereka. Hal ini merupakan sensasi kerana menyentuh sensitiviti orang Islam. Pada tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri mewakili Kerajaan Malaysia telah memfailkan rayuan untuk melarang penggunaan kalimah Allah bagi orang bukan Islam. Namun begitu, pada tahun 2015, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa majalah The Herald boleh menggunakan kalimah Allah. Antara hujah yang dikemukakan ialah penggunaan kalimah Allah yang digunakan oleh majalah The Herald bertujuan untuk pendidikan agama dan menurut perkara 11 dan 12 dalam Perlembagaan Malaysia dibolehkan. Isu lain yang menjadi konflik antara agama di Malaysia adalah peristiwa 13 Mei 1989. Walaupun isu ini sering dikaitkan dengan permasalahan perkauman, namun isu keagamaan juga menyumbang kepada berlaku perpecahan dalam kalangan rakyat di Malaysia pada ketika itu. Angka korban melebihi 196 orang dan ramai orang kehilangan rumah, barang berharga, kereta dan sebagainya. Menurut Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik di Universiti Kebangsaan Malaysia, peristiwa 13 Mei 1989 ini menuntut rakyat Malaysia untuk menghormati Perlembagaan Malaysia atau kontrak sosial pada masa itu supaya menghormati kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan orang asal Sabah dan Sarawak serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Isu terakhir akan dikupaskan ialah isu di dalam agama itu sendiri.
iaitu ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin ini amat terkenal pada tahun 1990-an di mana Ayah Pin berjaya mengumpul beribu pengikut untuk mengakui bahawa dirinya Tuhan. Jawatan Kuasa Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Terengganu pada tahun 1997 telah mengeluarkan fakta yang mengandungi pertama, ajaran Ayah Pin ialah sesat dan menyeleweng daripada agama Islam sendiri, dan kedua, orang Islam perlu menghindari daripada ajaran Ayah Pin dan mendengar apa-apa yang disuruh oleh Ayah Pin sendiri. Antara hujah yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Agama Islam Negeri Terengganu ialah Ayah Pin telah mengaku bahawa beliau tidak menerima sebarang pendidikan agama yang formal dan menyebarkan ajaran sesat untuk kepentingan dia sendiri. Daripada soal sidik yang kami telah jalankan melalui Google Forms, kami telah mendapati banyak responden yang amat positif daripada Google Form kami. Jadi, untuk soalan yang pertama yang kami telah berikan kepada responden kami, apakah anda setuju bahawa kepelbagaian agama merupakan sumber perpaduan di Malaysia? Jadi 22 responden yang menjawab ia amat setuju dengan perpaduan agama ini. Jadi yang seterusnya, bagaimana anda melihat kesan konflik agama terhadap keharmonian sosial di Malaysia? Semuanya menjawab sangat positif kerana keharmonian di Malaysia ini amat penting untuk meletakkan keharmonian ini di atas sebagai sumber keharmonian di Malaysia. Dan seterusnya, pada pendapat anda, adakah peranan dasar kerajaan dalam menggunakan konflik agama berkesan? Kebanyakan daripada responden menjawab berkesan. Dan yang terakhir daripada semua responden yang telah diberikan adalah sejauh manakah media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu agama di Malaysia? Kebanyakan jawabnya adalah sangat berpengaruh kerana media ini memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi rakyat Malaysia. Dan untuk tidak melengahkan masa lagi, mari kami telah menyertakan video temu bual yang kami akan letak sebentar lagi. So, hi, nama saya Fiza Nabi Zakaya. So, saya daripada Student University Kuala Lumpur. So, saya daripada course International Business. So, sekarang ni saya sedang melakukan kerja tugasan iaitu untuk topik konflik-konflik yang timbul dalam permasalahan agama di Malaysia. So, bolehkah Encik kenalkan Encik kami? Nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Saleh. So, berapakah umur Encik dan apakah pekerjaan Encik? Umur saya 22, saya adalah So, saya akan mulakan dengan temu bual pertama saya. Soalan pertama saya ialah sejauh manakah Encik percaya bahawa konflik antara kelompok agama dapat mempengaruhi stabilitas sosial di Malaysia? konflik antara kelompok agama akan mempengaruhi stabilitas sosial di negara kita secara langsung kerana Malaysia adalah negara pelbagai jenis kaum dan agama. Jadi jika berlaku konflik secara antara kelompok mana-mana, ia akan memberi kesan yang besar atas ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik itu. Oleh kerana budaya masyarakat negara kami yang saling memahami antara satu sama lain, boleh juga berlaku perselisihan antara kaum dan agama atas isu-isu yang minimum. Ini boleh menyebabkan kesan domino yang boleh memberi kesan yang besar pada skala ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya membawa imej yang kurang baik kepada pandangan global. Untuk yang soalan seterusnya, menurut Encik, adakah pendidikan dapat memainkan peranan dalam meredakan konflik agama di negara ini? So dalam apa jua situasi, pendidikan akan sentiasa memainkan peranan yang sangat penting. Jika Malaysia ingin mengurangkan atau menghapuskan konflik antara agama, langkah pertama yang harus diambil adalah melalui pendidikan dari usia yang awal lagi. Ini dapat memupuk semangat perpaduan dan perkawaman antara satu sama lain. Pendidikan juga akan menyebabkan anak-anak muda untuk berfikir dengan sendiri dan secara logik daripada untuk mengikut secara membabi buta propaganda dan media-media yang menjatuhkan kaum atau agama lain. Terima kasih Encik untuk soalan yang kedua tadi. Untuk meringkaskan lagi temu bual ini, seperti kita tahu di Malaysia ada beberapa isu sensitif yang banyak berlaku juga di Malaysia. So, bagi Encik, apakah solusi yang dapat diterap untuk mengurangi ketegangan antara kelompok agama di negara ini? So pada pandangan saya, terdapat pelbagai solusi yang boleh kita ikuti untuk mengurangkan ketegangan antara kelompok agama di negara kita. Salah satu cara adalah melalui pendidikan seperti yang diterangkan sebelum ini. Dengan pendidikan pada usia yang awal, anak-anak muda akan belajar untuk menerima dan menghormati budaya agama kaum-kaum sebelum mereka.
Guru juga memainkan peranan yang penting kerana ajaran dan sikap guru terhadap isu agama akan diikuti anak-anak murid mereka. Oleh itu, guru tidak haruslah bersikap memilih pihak terhadap isu perkauman atau agama dan memukul sifat keharmonian dengan semua agama bangsa rakyat Malaysia. Seterusnya, pihak kerajaan juga boleh memberi impak yang besar dengan menghapuskan isu konflik agama. Kerajaan boleh mengisukan undang-undang yang memupuk keharmonian antara kaum. Contohnya, memberi faedah yang adil kepada semua penduduk Malaysia dan tidak berat sebelah kepada salah satu kaum agama di negara ini. Akhir sekali, di rumah ibu bapa adalah tiang kepada anak-anak muda. Dengan ajaran ibu bapa dari usia yang awal lagi, anak-anak boleh dengan ajaran ibu bapa dari usia yang awal lagi, boleh menghapuskan konflik antara agama kerana ibu bapa boleh lebih mendekati anak-anak dan memahami dengan lebih dalam isu yang anak-anak muda lalui. Oleh itu, ini boleh mencegah isu konflik agama di negara kita. Okey, setakat ini saja Temu Bual untuk Temu Bual ringkas saja. So, terima kasih kepada Encik Syakir untuk sudi meluangkan masa untuk Temu Bual untuk kerja khusus saya. Yes. Assalamualaikum puan, nama saya Muhammad Atul Shah bin Muhammad Aslam dan saya daripada Universiti Kuala Lumpur. Jadi hari ini puan, saya akan membuat sedikit temu bual dengan puan tentang konflik-konflik yang timbul dalam permasalahan agama di Malaysia. Jadi puan boleh puan perkenalkan nama, pekerjaan puan dan apa yang puan sedang lakukan sekarang? Okey, terima kasih Nasra. Okey, baiklah, nama saya Nurul Filsa Fatia Bibi Zainal, boleh panggil Filsa. Saya sekarang merupakan salah seorang pelajar sarjana sastra Akademi Pengajar Melayu, Muslim Malaya, dan saya bekerja sebagai eksekutif penyelidik dan kandungan kreatif di sebuah syarikat media. Okey puan, berkenaan dengan konflik-konflik yang timbul dalam permasalahan agama di Malaysia ni puan, apa pandangan puan mengenai isu pluralisme agama di Malaysia ni puan? Okey, terima kasih. Okey, bila kita berbicara mengenai isu pluralisme kat Malaysia ni, seperti yang kita tahu, pluralisme ni maksud dia tiada agama yang eksklusif, dan itu sudah tentu bercanggah dengan perlembagaan Malaysia sendiri. Seperti yang kita tahu, bila kita berbicara mengenai perlembagaan di Malaysia, agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Jadi tentunya bila perkara ini muncul di Malaysia, ia akan menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat itu sendiri. Okey, terima kasih atas jawapan puan yang puan telah berikan lah. Jadi kita ke soalan yang kedua. Bagaimana menurut puan hubungan antara agama dan identitas kebangsaan di negara ini puan? Okay, baiklah. Kalau kita berbicara mengenai identitas di Malaysia, kita fokus kepada contohnya kaum Melayu. Kaum Melayu memang di Malaysia adalah semuanya beragama Islam. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran ketika ini adalah fahaman pluralisme tu akan menyebabkan kekeliruan di kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Sebab golongan muda ni mudah terpengaruh tanpa ilmu, tanpa pengalaman. Mereka mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman daripada luar. Kalau kita boleh tahulah, isu pluralisme ni sebenarnya berasal daripada liberalisme daripada Indonesia, dan daripada situ datangnya mulanya penyebaran dakwah yang menyebabkan selalunya bercanggahlah daripada fahaman agama Islam di Malaysia. Dan contohnya yang paling boleh kita lihat ketara datangnya ajaran-ajaran sesat lah daripada luar negara. Ajaran nama-namanya kita tak sebutkanlah, tapi itu salah satu sebab yang boleh merosakkan orang cakap pemikiran daripada luar dan dalam komuniti masyarakat itu sendiri. Okey puan, sebelum saya menamatkan temu bual ini, saya ada satu soalan terakhir untuk tanya puan tentang konflik antara agama ni lah. Jadi menurut puan, apakah isu masa kini yang melibatkan konflik antara kaum ataupun agama di Malaysia ni puan? Okay, baik. Kalau konflik di Malaysia ada banyak, tapi yang terkini, yang terbaru, yang paling latest berlaku pada Mei tahun ini 2023 mengenai kes Jill Island. Kalau kita tanya orang lain yang cakna dengan isu ni, pastinya mereka tahulah isu tentang Kementerian Dalam Negeri KDN yang menarik balik rayuan semula kes kalimah Allah. Isu tu telah menimbulkan polemik di Malaysia. Ada banyak pihak yang menentanglah, terutamanya daripada pihak MAIS sendiri, yang di mana golongan agaman Kristian ataupun individu yang beragama Kristian ingin menggunakan kalimah Allah, Kaabah, Baitullah dan solat dalam penerbitan bahasa Kristian. Jadi perkara kalau kita tahulah kan, kalimah Allah tu adalah kalimah yang suci untuk umat Islam. Jadi di situ menimbulkan percanggahan pendapat lah ataupun ketidaksetujuan untuk penggunaan perkataan tu dalam penerbitan bahasa Kristian. Okey puan, terima kasih atas semua jawapan puan yang puan telah berikan tadi. Jadi saya akhirilah temu bual ini dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada puan. Jadi
Terima kasih, semoga berjumpa lagi. Baik, terima kasih juga. Ia akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Kajian tentang konflik permasalahan agama di Malaysia mempunyai beberapa kepentingan yang boleh diimplementasikan. Dengan kajian yang pertama ialah pemahaman akar konflik. Kajian ini memberikan peluang untuk menyelidik dan memahami tentang akar-akar konflik yang berlaku di Malaysia dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan di antara penganut-penganut agama yang berbeza. Kita dapat mengidentifikasikan punca-punca utama konflik. Kepentingan kajian yang kedua ialah pencegahan dan penyelesaian konflik. Dengan memahami dengan lebih mendalam tentang konflik agama, kajian ini dapat membantu merangka strategi pencegahan konflik dan penyelesaiannya. Dengan menganalisis faktor-faktor yang menyumbangkan kepada ketegangan di antara penganut-penganut agama yang berbeza, kita dapat mengidentifikasikan punca-punca utama konflik. Ini termasuk langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan ketegangan dan meningkatkan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Kepentingan kajian yang ketiga ialah kesinambungan dan kesejahteraan sosial. Kajian ini menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang lebih harmoni dan bersatu. Dengan menangani konflik agama, kita dapat mencipta suasana yang lebih kondusif untuk kesejahteraan sosial di kalangan lapisan masyarakat. Kepentingan kajian yang keempat ialah pendidikan dan kesedaran masyarakat. Kajian ini memberikan data dan maklumat yang boleh digunakan untuk membangunkan program pendidikan dan kesedaran masyarakat. Ini termasuk usaha untuk mengatasi stereotip dan prasangka terhadap agama-agama tertentu. Antara cabaran yang perlu kami tempuhi untuk membuat tugasan ini ialah kami perlu mengumpul maklumat yang telus dan seimbang. Pembubuhan perlu dibuat menggunakan ayat yang jelas dan tepat agar mengelakkan kesalahfahaman. Selain itu, kami perlu menyelidik dengan teliti sebab-sebab dan akibat dari konflik ini. Kami juga perlu memastikan penjelasan kami tidak memihak kepada sesiapa dan saling menghormati di kalangan masyarakat. Seterusnya, cabaran kami ialah untuk menemubual masyarakat di kawasan yang tertutup. Kesimpulan yang dapat kami simpul daripada hasil kajian yang dijalankan, konflik-konflik yang muncul di permasalahan agama di Malaysia seperti perbezaan keyakinan dan isu politik dapat mendorong isu antara agama. Ikan juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap agama. Ia dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis. Kami amat menyarankan kerajaan untuk mengembangkan program yang bertoleransi antara agama di sekolah-sekolah. Dengan cara-cara ini, diharapkan Malaysia dapat menjadi negara yang bertoleransi dan lebih harmonis dan mengelakkan konflik antara agama di Malaysia. Sekian dari kami, terima kasih.